Saya mengharapkan semuanya akan lebih jelas kerana saya telah pun menegaskan tadi bahawa kelima-lima mereka tidak dipecat daripada parti, tetapi keahlian mereka telah terhenti kerana melanggar perlembagaan parti. Itu yang ingin saya jelaskan. Jadi saya harap kawan-kawan yang ada ni semua dah lebih faham. Begitulah juga mereka yang telah pun menerima surat notis pemberitahuan tentang keahlian mereka. Saya mengharapkan supaya mereka juga jelas bahawa kita sayangkan mereka semua, tetapi atas sikap sebagai ahli parti, mereka patutnya mengikuti perlembagaan yang tercatat di sini. Tak ada sesiapa yang boleh mengatasi undang-undang perlembagaan yang kita sendiri adakan dan kita sendiri junjung sepatutnya. Saya katakan bahawa keahlian mereka terhenti, tetapi tadi Yang Berhormat Tun Mahathir mengatakan bahawa beliau masih lagi pengerusi bersatu dan beliau telah pun memecat setiausaha kerja Datuk Suhaimi. Jadi adakah ia sah, dan beliau mengatakan pelantikan Datuk Seri tidak sah. Any comment Datuk Seri? Saya telah pun baca tadi mengikut dari segi kronologi yang telah pun saya buat satu persatu. Saya nak jelaskan bahawa status jawatan pengurusi Parti Perubumi Bersatu Malaysia yang telah pun kita semua maklum. Apabila kita ambil alih kedudukan pemangku pengerusi pada 24 Februari, selepas saja Tun sendiri meletakkan jawatan, ketika itu Tan Sri telah pun mengambil alih jawatan pemangku pengerusi seperti yang tercatat dalam perlembagaan. Bermula daripada situ, kita sebagai adab orang Melayu cuba untuk memujuknya. Dan dia sendiri tak mengaku bahawa dia nak buat keputusan, dia hanya kata tunggulah. Jadi itu menunjukkan bahawa ketika itu juga dia sendiri tidak mengaku untuk mengambil balik, cuma dia suruh tunggu. Dalam keadaan itu, maka parti meneruskan apa saja yang kita lakukan. Maka oleh kerana banyak sangat perasaan curiga, salah faham, maka kita telah pun melalui Kapten Suhaimi setiausaha kerja ketika itu mendapat surat pengesahan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dengan mengesahkan bahawa, saya baca ya, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia mengambil maklum bahawa Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah meletak jawatan sebagai pengerusi bersatu melalui surat bertarikh 24 Februari 2020 yang berkuat kuasa serta-merta dan telah dikemukakan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Presiden Bersatu. Sehubungan dengan peletakan jawatan pengerusi tersebut, Presiden Bersatu berhak memangku jawatan pengerusi sehingga pemilihan diadakan selaras dengan Fasal 16(9) Perlembagaan Bersatu, iaitu Fasal 16, tugas pegawai-pegawai tertinggi bersatu. 16(9), jika pengerusi berhenti atau diberhentikan, maka Presiden hendaklah memangku jawatan itu sehingga diadakan pemilihan untuk memilih pengerusi baru mengikut Fasal 13(3) dan ia mempunyai kuasa mengikut Fasal 16(2).
Oleh itu, berdasarkan dokumen yang dikemukakan, iaitu Surat Peletakan Jawatan Pengerusi JPPM atau ROS, mengesahkan bahawa peletakan jawatan sebagai pengerusi bersatu oleh Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah sah, dan pemangkuan jawatan pengerusi bersatu oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin juga Presiden Bersatu adalah sah dan masih berkuat kuasa selaras dengan peruntukan perlembagaan bersatu sehingga diadakan pemilihan pengerusi yang baru. Itu jelas. Jadi maknanya dia bukan lagi pengerusi. Dia boleh bercakap apa saja, tetapi perlembagaan tetap perlembagaan. Maka mengikut perlembagaan, dia tidak lagi pengerusi. Hari ini dia bukan hanya tidak lagi menjadi pengerusi, dia juga tidak lagi menjadi ahli bersatu. Jadi dua-duanya sudah tidak menjadi hal kepada kita semua, kerana dia sudah tidak lagi menjadi ahli Parti Bersatu. Since you have decided that Tun and the 4 others are no more members, as well not holding any more positions, but yet they came and claim that they are still holding positions, would this be a point of no return where you would not allow them to access the Bersatu headquarters anymore, or is there another recourse for them to return? The thing is very simple for me to let all of you to understand the situation. First of all, once you are no more member, you don't need to come here anymore. But if you want to come, well, you are very much welcome. Any one of you can just come to our office. But it doesn't mean that you are a member. So my answer is very simple. If you are not a member, you can always come, but you have to ask permission to come from time to time. Does that mean if he wants to come into his former chairman's office, would he be allowed to? If someone has already taken your room for that matter, will you come in and just barge in? I don't think you would like to do that, right? So kita ni beradab. Saya beranggapan bahawa kita ikutlah adab orang kita. Bagaimana dengan mesyuarat yang menolak peletakan jawatan Dr. Mahathir sebagai pengerusi pada 25 Februari itu? Adakah itu tak diambil kira langsung atau macam mana? Kan saya dah beritahu tadi bahawa dia dah letak jawatan sebagai orang Melayu yang sentiasa mempunyai adab yang tinggi. Kita pun pergilah minta supaya kalau boleh janganlah. Dan dia tak pun mengatakan dia nak. Hanya selepas beberapa lama barulah dia kata okey, terima balik. Dan ketika itu perjalanan parti telah pun terus diteruskan oleh pemangku pemangku pengerusi. Maka oleh kerana itu sudah jadi kecoh apabila orang bertanya yang mana satu ni, mangku pengerusi ataupun pengerusi. Maka sebab itu kita mendapat penjelasan daripada Registrar of Society bahawa peletakan jawatan itu sah, pemangkuan sebagai pengerusi juga sah. Maka oleh kerana yang kedua itu sah, maka peletakan jawatan itu sudah pun tidak boleh sekali lagi mengatakan dia nak balik semula, sebab pemangkuan itu sudah pun menjadi sesuatu yang sah mengikut perlembagaan. Sebelum ni kita ada isu 2 orang Ketua Agung. Tadi ikut juga dalam sini ada 2 belah SPK, Kapten Fahmi dan juga Datuk Tan Mimia. Saya dah maklumkan tadi bahawa surat pengesahan sebagai Setiausaha Agung Parti pemberhentian sebagai Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang ditandatangani oleh Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohamad Yassin, Presiden Parti, mangku ketika itu sebagai pengerusi pada 18 Mac
Selaras dengan Fasal 13(9) Perlembagaan Bersatu, saya dengan ini memberhentikan saudara daripada jawatan Setiausaha Agung Bersatu berkuat kuasa serta-merta. Surat ini ditujukan kepada Yang Berhormat Senator Haji Marzuki bin Haji Yahya. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas segala sumbangan dan khidmat bakti saudara sepanjang saudara memegang jawatan Setiausaha Agung Bersatu. Oleh kerana banyak sangat soalan yang macam saudara bangkitkan itu, maka kita mendapat penjelasan daripada ROS. Dengan segala hormatnya, saya merujuk kepada, dia hantar kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai pemangku pengurusi dan Presiden Parti, pelantikan Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia bertarikh 5 Mei 2020. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia mengambil maklum ke atas pelantikan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah sebagai Setiausaha Agung yang baru Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang berkuat kuasa pada 18 Mac 2020 bagi menggantikan Yang Berhormat Senator Wira Haji Marzuki bin Yahya. Pelantikan ini adalah selaras dengan Fasal 16 Perlembagaan Bersatu. Maka apabila ROS telah pun menjelaskan ini, sehubungan dengan itu, sebagai tujuan rekod ROS, pihak Bersatu dikendaki untuk mengemukakan senarai Jawatankuasa Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang baru untuk tindakan selanjutnya. Segala perhatian dan makluman yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk berhubung perkara ini amatlah dihargai. Jadi maknanya Marzuki bukan lagi Setiausaha Agung, saya Setiausaha Agung, maka tak timbul ada dua Setiausaha Kerja. Kerana pelantikan Setiausaha Kerja adalah bukan pelantikan Setiausaha Agung. Ia adalah pelantikan Presiden Parti. Oleh kerana itu, selagi mana Presiden Parti tidak memecat Kapten Suhaimi, selagi itu dia adalah Setiausaha Kerja yang sah. Dan saya sebagai Setiausaha Agung mengesahkan beliau masih lagi Setiausaha Kerja. Ada yang mengatakan mendakwa Datuk Seri memecah belahkan parti oleh Mukhlis dan juga Tun Mahathir. Any comment from you? Ada orang kata saya memecah belahkan parti. Saya nak jelas di sini peristiwa yang berlaku. Saya asalnya adalah daripada Parti UMNO. Saya bersama dengan Parti Bersatu ini atas jemputan Tun Mahathir sendiri, bersama dengan ramai rakan-rakan kita yang pun masuk bersama dengan saya pada bulan Februari tahun lepas. Tujuan Tun ketika itu adalah untuk memperkukuhkan Parti Bersatu, dan saya bersetuju. Dan rakan-rakan saya juga bersetuju. Dan selepas itu, perbincangan berlaku daripada masa ke semasa. Tun sendiri minta saya untuk bukan hanya memperkukuhkan Parti Bersatu, tetapi juga mengurangkan keyakinan rakyat terhadap Parti DAP. Jadi maka ketika itu saya buat kerja atas arahan yang amat berhormat Perdana Menteri ketika itu. Dan segala apa yang saya lakukan, sebagai contoh, Kongres Maruah Melayu, ia dilakukan besar-besaran. Tak mungkin boleh saya lakukan kalau ianya tidak daripada arahan Perdana Menteri. Jadi apa yang saya lakukan bukan untuk memecah belahkan, tetapi untuk menentukan apa yang Tun sendiri mahu. Dan Tun mahu supaya kalau boleh pemimpin-pemimpin Melayu bersatu kembali. Dan saya lakukan. Dan apabila telah pun saya lakukan, ada beberapa perkara yang dia minta saya lakukan. Pertama adalah kerana dalam beberapa perbincangan, termasuklah perbincangan saya, Tan Sri Muhyiddin, Mukhlis Mahathir sendiri, Menteri Besar Peja,
Dr. Latif sendiri bersama dengan Tun Mahathir di rumahnya nak cari jalan bagaimana untuk bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Ini permintaan. Dan saya kata okey, kita sama-sama lah buat. The rest is history. Apabila Tun Mahathir sendiri yang meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Saya terkejut. Kerana tak pernah pun Tan Sri Muhyiddin sendiri pun tak pernah fikir, ya Allah, ya Tuanku, apa nak jadi ni? Pasal apa dia berhenti? Saya nak maklumkan, Tan Sri Muhyiddin sendiri ketika itu tanya saya kata saya tak tahu. I don't know, sir. Saya tak faham. Dia tak ada perbincangan pasal apa dia nak berhenti. Tak ada, dia berhenti sendiri. Dan kemudian apabila dia berhenti, saya ingat yang di-Pertuan Agong melakukan sesuatu mengikut democratic system dalam negara. Oleh kerana Perdana Menteri dah tak ada letak jawatan, dia kena pilih, cari Perdana Menteri yang baru. Jadi bukan kerana ada kerja-kerja lain yang menyebabkan tertubuhnya kerajaan yang baru, tidak. Dia letak jawatan. Dan siapa jadi calon ketika itu? Tun Mahathir sendiri. Dan bila Tun Mahathir sendiri menjadi calon, saya juga bekerja kuat bersama semua ni, rakan-rakan saya yang ada di sini, semua, Rina dan semua kawan-kawan yang ada di sini, kerja kuat untuk memastikan supaya dia menang dalam pemilihan tersebut. Sejarah telah pun membuktikan dia tidak dapat sokongan. Masa bila pula saya yang memecah belahkan? Dia sendiri yang letak jawatan. Dia sendiri yang tak dapat sokongan. Padahal daripada 12 asalnya bersatu menjadi sampai 37 orang menyokong Tun Mahathir untuk terus memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Mana mungkin saya memecah belahkan? Janganlah. Begitulah juga apabila ada tomahan yang mengatakan ini adalah komplot yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya nak maklumkan, kesian Allah SWT telah pun akhirnya memilih seorang Perdana Menteri yang saya rasa mampu untuk memimpin negara menggantikan Tun Mahathir Mohamad. Berilah sokongan kepada dia, InsyaAllah. Since they have been qualified as members, they cannot be party posts. They cannot stand for party posts and everything. Can you state that? Yeah. If you're not a member, how can you contest in any party post? That's so simple. They can't. They are no more members of this party. Okay? Datuk Seri, dalam kenyataan bersama semalam, Tun M mendakwa perkara pemberhentian keahlian itu tidak melalui lembaga disiplin. So, mungkin komen Datuk Seri. Kan saya dah baca tadi, banyak perkara yang telah pun diaduan, beberapa aduan telah pun kita terima, ya. Perkara yang saya katakan tadi, ini mungkin apa pemikiran mereka lah. Pertamanya, Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir sendiri telah mengumumkan untuk masih bersama dengan Pakatan Harapan. Kedua, Tun Dr. Mahathir 4 Mei telah pun membuat kenyataan bersama dengan ketua-ketua parti pembangkang mendesak supaya parlimen dilanjutkan. Ketiga, Tun Dr. Mahathir telah pun mengemukakan usul undi tak percaya. Yang keempat, Tun Dr. Mahathir pada 18 Mei juga mengadakan sidang media di Yayasan Kepimpinan bersama beberapa pemimpin Pakatan Harapan dengan membuat pengumuman untuk terus berusaha menjatuhkan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ini aduan-aduan yang kita terima. Dan kita serahkan kepada lembaga disiplin. Lembaga disiplin menjawab. Daripada yang ditandatangani oleh Tan Sri Datuk Seri Megat Najmuddin bin Datuk Seri Dr. Megat Khas, pengerusi lembaga disiplin. Dia bagi tahu dengan saya. Bila kita kata ni aduan-aduan, kita serahkan kepada dia. Ini beberapa aduan. Banyak lagi aduan yang kita telah serahkan. Dia kata, berkenaan aduan-aduan yang dikemukakan kepada saya berhubungan penama-penama di atas, sebagai pengerusi lembaga disiplin Parti Pribumi Bersatu Malaysia, saya berpendapat bahawa kes-kes penama tersebut
tidak perlu dirujuk untuk tindakan lembaga disiplin parti. Pandangan saya, penama-penama di atas bukan lagi ahli bersatu menurut Fasal 1022 dan 1023. Perlembagaan bersatu terpakai untuk tindakan Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Ini untuk terpakai untuk tindakan Setiausaha Agung Parti Pribumi. Siapa dia penama-penama? Yang nombor satu, Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Mukhris bin Tun Mahathir. Yang ketiga, Yang Berhormat Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman. Keempat, Yang Berhormat Datuk Wira Haji Amiruddin bin Haji Hamzah. Dan kelima, Yang Berhormat Dr. Mazli bin Malik. Jadi, macam mana? Jelas. Ada perkara-perkara yang boleh dibawa dalam lembaga disiplin. Ada perkara-perkara yang tidak payah dibawa oleh lembaga disiplin. Contohnya 1022 dan 1023. Ianya terhenti dengan serta-merta. Maknanya dia dah henti dah pada 18 hari bulan tu dah terhenti. Orang tanya saya, pasal apa tak buat 19 hari bulan? Ketika itu kita semua nak raya kan. Kita tunggulah raya tu. Pasal dia pun dah terhenti. Itulah yang sebenarnya berlaku. So, would you take action against members who continue to support the fight? No, the thing is like this. To me, it is not so much about other members who are supporting them. The most important thing is for us to make sure that the party is going to be stronger and stronger from time to time. How can you do that? To do that is actually to be together to make sure that we follow this perlembagaan. If the perlembagaan said you should not do certain things in order for us to be united, you should follow. If you do not want to follow this perlembagaan, then you should leave. That's all. Jadi pada saya itu tak timbul lah sama ada saya nak ambil tindakan kepada mereka ataupun tidak. Yang pentingnya supaya mereka memahami bahawa kita bersama atas tujuan untuk membela nasib agama, bangsa dan negara seperti yang tercatat dalam perlembagaan ini. Jadi itulah. Tak nak minta lebih komen sikit pasal spekulasi hari ini. Dua ahli MPT, Datuk Seri Ridwan dengan Datuk Bukit Syarudin nak kait dengan daripada parti. Boleh komen? Nama pun spekulasi, jadi saya tak payahlah jawab spekulasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think